Tahun 1999 dia buat. Kalau ikut doktor punya jangka, 5 tahun atau 6 tahun akan datang, dia akan berlaku lagi. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Gantung. Saya kata hari ini normal. cuma Maknanya itu satu pertanda yang baik dah. Kesan daripada kesabaran, amal-amal dosa sudah kita nampaklah benda tu berlaku kan. Dia kalau ambil 3 bulan punya darah pun, dia punya gula tu kalau macam kita normal 56. Macam orang 79 tu untuk peringkat orang memang ada kecil manis, dia okey lah. Kalau boleh turun lah. Tapi dia maintain Ustaz. Itu yang kesan yang saya nampak. Cuma masalahnya dekat buah pinggang tu saja. Yang saya rasa macam sukar untuk saya stop. Immediately tu sukar sekali sebab side effect tu berlaku sebelum ni lagi. Macam kita skip dia memang masuk ward. Masuk ward dan kulit dia gatal-gatal. Yalah tu dah nanah dah. Ni dah gatal-gatal apa semua kan. Jadi saya macam saya cakap ada satu benda ni dia saya kata dengar cakap saya dialisis. Itu saja Ustaz. Jadi saya kata kita jumpa Ustaz. Cakap habis. Apa pendapat Ustaz? Saya kata macam itulah. Sebab emosi dia tengah masa saya pasal masa mula-mula dulu, ini yang berlaku sekarang. Jadi kita nak develop balik tu. Kita pun faham, dia pun jemu, dia pun boring. Kan? Cumanya macam tadilah, kita hormatilah kehendak abang punya kehendak, kita hormati, dan dalam waktu yang sama kita hormati apa punya part dengan kakak kan. Jadi macam itulah macam saya sarankan tadilah. Cuba kita tahu keadaan kita macam mana kan. Bila buat dengan tak buat. Macam tu. Jadi dalam waktu yang sama kita amal tu saudara ni untuk dia servis balik. Dan temukan balik saya baru dengan harapan macam itulah. Doa lagi dan lagi. Boleh tuan minta maaf tuan. Jauh tuan datangnya. Itulah. Jadi apa yang Kak perasan tadi, dia punya diabetik apa ni kecil manis dia macam ada kontrol. Alhamdulillah. Ya. Jantung pun alhamdulillah cantik. Alhamdulillah setiap kali sebulan pun dah start kan. Yalah tengok jantung pun dah normal dah. Sebab dia punya usus besar, usus kecil pun bertambah baik. Dari dulu tak dibaca. Hari ni dah naik 30 kan. Bertambah baik Ustaz. Cuma dari segi dialisis dengan emosi saja. Sebab emosi ni saya kata saya tak ada ubat. Emosi ni sebab dia melibatkan persekitaran kan. Boring, jemu. Sebab banyak aktiviti yang dia dominan dulu, dia tak boleh nak tak boleh lah, yalah 4 jam, 3 jam, 4 jam. Lepas tu main satu peringkat, aku ni macam menyusahkan orang, dia main fikir macam-macam lah. Tapi tapi lepas tu, tapi sebenarnya saya minta maaf lah, saya bukan nak mengajar, saya sebenarnya Ustaz bapak saya dah tak ada. Dari tempat untuk tak kurang. Yalah. Jadi sebenarnya bagi saya jumpa lagi hari ini satu orang yang hebat kan, satu orang yang sangat istimewa hari ini. Tetapi bagi orang yang sakit ni dia main dengan sendiri cakap benda tu. Ya Ustaz. Itulah. Dia nak kawal tu saya macam dia main dengan sini, aku rasa aku menyusahkan orang, aku rasa aku dah membebankan orang, aku rasa aku dah tak mampu nak buat apa-apa. Dia main rasa rendah diri. Tapi sebenarnya Tuhan, saya dapat rasa aura kasih sayang Kak pada Tuhan ni sangat istimewa. Jadi saya boleh cakap saja, saya pun baru nak belajar juga. Tapi kita belajar reto, belajar terima kasih dengan Allah. Alhamdulillah masih ada dia orang yang sayang pada aku. Kan dengan gitu je lah. Masih ada orang yang ambil berat dengan aku. Doalah yang terbaik untuk aku supaya, dan aku mohon ya Allah supaya masalah aku ni selesai. Kalau boleh cuba jangan layan negatif tu. Aku ni menyusahkan orang. Kan. Minta maaf tuan. Saya cakap macam tu tak apa ke? Tak apa tuan
Kak Noh tak pokok no? Saya okey Ustaz. Tak apa no? Saya okey. Jadi bila kita layan macam tu, sebagai contoh kan, kita ada di rumah, Kak balik kerja, dia letak beg kuat sikit, letak, kita pun dah terasa dah. Kan, sebab kita duduk layan tadi. Macam tu lah. Padahal letak beg je pun, tapi kita dah terasa dah. Ataupun jalan kuat sikit, kita dah rasa. Maka bila berlaku macam tu, syaitan akan nak ambil peluang lah untuk nak laga-lagakan kita. Sebab Ustaz hari Rabu tu, Tuhan nak uji saya lah. Ya. Saya lupa nak pergi hantar. Dia ada selambat. Lepas tu dia dah communication tu jadi error. Jadi dia dah buat drastic and then benda tu dah come out dengan sampai hari ni. Saya macam kata memang saya lost. Saya cakap saya memang tak ingat walaupun dia tengok saya ada WhatsApp dengan abang saya tu kan, tapi saya tak nampak, saya tak perasan yang saya kena hantar dia waktu tu. Saya tinggal je. Memang saya tak ingat rasa. Tak ingat. Jadi saya kata memang Tuhan nak uji saya dah beberapa tahun hari tu. So saya cakap mungkin Tuhan nak uji saya dengan nak uji dia. Jadi tapi dia saya sedar, saya tahu the way dia nak control tu susah sikit. Kekuatan tu. Jadi kekuatan tu datang apabila kita redha. Wahai Allah, aku hamba Engkau ya Allah. Bagilah aku kekuatan. Mintalah kekuatan tu balik supaya hubungan yang suci murni ni dapat berbunga kembali. Kan? Hidup ni sementara aja. Percayalah, kita ni musafir, kita ni dalam perjalanan. Kampung kita dari syurga, dan syurga nanti tak ada dah. Kalau kita bersabar, kita redha dengan ujian Allah, kan? Allah Taala nak angkat martabat kita. Dia nak angkat martabat kita, kan? Sabar aja dalam perjalanan. Sebagai contoh, macam mana tuan main daripada Kuala Lumpur pukul 12 malam, boleh bersabar atas jalan raya, boleh bersabar atas kereta yang sempit, tak selesa, tak macam atas kaki, nak tidur pun tak selesa, maka sampai sini. Jadi sebenarnya kehidupan dunia ni kehidupan yang sementara. Jadi menghargailah. Minta maaf. So minta maaf. Jadi kalau kes pada laporan ni, kalau kata saya skip sekali boleh kan? Tuan tengok atas diri tuan. Sebab contoh seminggu 3 kali contoh. Tengah tu cuba skip tengok. Ambil yang tengah. Saya ingat nak skip hari Rabu. Saya buat hari Isnin dengan hari Jumaat. Ya, cuba tengok. Kalau dah keadaan, sebab tengok di segi antibody, di segi sistem saraf, organ semua ni nampak dah kuat dah. Seandainya tuan skip tengah tu, lepas tu tuan buat pula. Lepas tu tuan skip pula. Jadi kalau keadaan tu tidak menimbulkan kemudaratan, maka kita punya hasrat kita dah terlaksana. Tetapi kalau bila tuan skip, tiba-tiba dia jadi macam ada masalah, bengkak kaki ke apa-apa hal lah, maka kena normal lagi. Sampai satu peringkat nanti tuan cuba skip, okey je. Kalau base pada saya punya laporan ni boleh kan? InsyaAllah dah kalau ikutnya. InsyaAllah dah lah. Kita harap macam tu Kak ya. Boleh. Jangan berhenti terus. Jangan berhenti terus, rasa macam dengan mendesak sangat. Takut dia tak mampu lagi. Walaupun kita nampak macam dah okey. Sebagai contoh, tuan pergi repair motor. Motor dah ada problem. Tuan pergi buka enjin baru. Kan buka enjin buat baru. Biasanya pemen akan cakap, you jangan laju-laju you jangan laju-laju lagi. Sebab enjin tempat baru, barang baru. You kena pelan-pelan dulu. Nanti dah seminggu you naik hari-hari, dah seminggu dia sudah masak, dia sudah ni, you boleh berlaju. Dia dah biasa. Dia dah biasa. Dia dah kenal. Ya. Dia dah biasa, dia dah serasi dengan minyak, serasi dengan kawan-kawan dia. Boleh dah laju. Boleh tak Saya jadi macam ni, bila saya bekerja. Ya. Bila kita dalam keadaan sakit ni, orang lain tengok kita macam ambil kesempatan. Allah. Betul tuan. Saya kata
orang mungkin pada orang lain 3 kali tu macam satu masalah. Saya fikir saya nak bagi 2 lah. Lepas tu bila saya beritahu dia, dia kata tak boleh, kena pergi hari-hari, 2 hari sekali kena pergi. Saya kata mungkin pada dia okey, pada saya pula rasa macam beban pada orang lain. Sebab kita kerja, bukan saya kasih. Kita melibatkan orang lain kan. Lepas tu rasa macam mana saya tak boleh fikir lagi. Bila jadi benda-benda macam ni, saya dah keluar rabuk stres, apa lah. Bila saya fikir benda-benda ni macam menyusahkan. Bila dia, minta maaf tak saya menjelaskan. Bila dia stres, dia punya BP dia jadi tak okey. Iyalah. Dia pening. Memang dah. Dan sebagainya. Bila stres, yang saya macam itu bimbang lah. Itu bimbang tu. Dia macam-macam boleh jadi bila BP dah tak dikawas lagi. Macam ni tuan, macam ni Allah SWT Muhammad. Saya tak mau tanya tuan kerja apa, saya tak mau tanya tuan kerja di mana. Di mana-mana pun sama. Tuan, saya rasa kita tak pula fikir sangat pasal orang lain. Itu tanda kata kita ni hamba. Itu tanda kata kita tak boleh buat apa-apa. Kalaulah kita, sebagai contoh, janggut ni saya punya. Saya boleh cakap janggut ni saya punya. Tapi sebenarnya bukan saya punya, Allah yang punya. Kalau saya yang punya, saya tak nak dia jadi putih. Kan? Buah pinggang tu bukan Tuan punya, Allah yang punya. Sekarang ni dia bagi masalah pada buah pinggang Tuan sebab dia nak angkat martabat Tuan. Kalau dia bagi Tuan sihat, tak apa-apa jadinya. Contoh macam tu. Kak no? Jadi sebenarnya itu Allah yang punya. Jadi untuk kawan-kawan sepejabat, kawan-kawan sekerja ni, Tuan maafkanlah. Tuan tak payah ambil fikirlah. Waktu Tuan kena pergi dialisis, Tuan pergilah. Itu memang hak Tuan. Dan Tuan orang sakit. Pedulikanlah orang nak cakap apa. Sebab apa? Sebab dia tak kenal lagi. Kan? Jadi biarkanlah dia Tuan. Tuan jangan ambil sebagai beban. Bila Tuan ambil sebagai beban, Tuan cuba nak berbahaya dengan dia orang, kan buang masa, sakit hati, sakit jiwa. Tak payahlah. Kita anggap dia ni budak-budak bodoh lah, tak pandai lah. Kan? Kita hiburkan hati, tak apalah, dia orang tak kenal lagi. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Aku jadikan manusia untuk beribadat pada aku. Jadi Tuan hiburkan hati dengan zikir, selawat, istighfar. Sebab dalam kita beristighfar kepada Allah banyak-banyak, Nabi janji akan dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Itu saya pasti sebab bila saya selalu amalkan zikir tu, perasaan nak melawan benda-benda yang tak elok ni ada kekuatan. Saya jadi kuat. Bila saya kata saya tak nak pergi, doktor kata ni akan jadi ni lah, itulah, saya kata tak mungkin. Saya pasti sebab saya ambil benda-benda elok ni. Bukan saya makan benda tak elok. Lepas tu doktor kata tak boleh lah, merosakkan badan lah, akan jadi benda lain lah. Itu bila dia check jantung, saya tanya, ada problem? Jantung okey. Saya kata, so macam mana? Tapi yang lain kena buat. Saya kata ini mungkin sebab duit. Jadi macam saya fed up. Yalah. Jadi berlaku pertembungan lah ni, pertindihan, berlaku orang kata dhamma bila dah didesak kan. Saya short. Tuan kena tenang. Tuan bincang dengan kak dengan tenang, bincang dengan anak-anak dengan tenang. Sebab bila tak tenang, dia akan bagi kesan pada diri kita lah. Dia akan darah akan naik, emosi dia tak kawal. Lepas tu rumah tangga kita pun tak best. Jadi setiap inci, setiap saat, setiap minit kita tu akan menyeksakan kita. Saya pun bukanlah saya kata macam saya bagus tak. Saya dengan dia saya tak bagus. Iyalah. Kalau saya kata dengan dia still nombor 1 lah. Subhanallah. Iyalah. Kadang-kadang tu pendapat saya terlampau positif. Saya bila saya hadapi masalah sikit, saya
betul-betul dah maksimum, saya cepat-cepat turun. Ya. Jadi macam ni saya sebab dia sakit, saya Yalah. tahu situasi dia sangat berbeza dengan orang yang tak sakit. Nak handle tu kadang mengambil masa yang lama. Ya. Kadang-kadang okey. Pagi tadi okey. Petang ni nak hantar, dia tak nak pergi pula. Jadi saya macam dia terganggu sangat Ustaz. Saya cakap ada gangguan lain ke? Saya cakap kan. Itu yang saya macam dia nak jumpa Ustaz, jom kita cerita baris, kita dapatkan pendapatan yang terbaik, kita ambil. Saya rasa gangguan lain tak ada. Masuk dalam emosi saja. Sebab beban fikir. Dia fikir rakan sekerja, fikir mungkin dia ingat saya buat semua, dia tengok macam dia menyusahkan saya. Saya kerja sana, saya kerja sini, uruskan anak dan sebagainya. Saya faham. Saya kata dengan dia mungkin ego tu yang orang lelaki kita tak boleh nak cakap tu. Tapi macam mana nak kontrol tu, tu yang dia macam saya tengok dia macam saya cakap tadi Ustaz, dia kembali kepada waktu yang mula-mula dia menghadapi masalah ni. Terkejut, waktu mula-mula terkejut dulu. Betul. Dia terlalu negatif. Terlalu negatif. Sebab kesan daripada suasana tu menyebabkan kita jadi negatif kan. Kita tengok kawan-kawan kita peli-peli, kita ada rasa-rasa kan. Suasana tu. Sebab tu saya kata tadi kita redha je kan. Nak buat macam mana? Siapa yang nak sakit ni? Tak ada siapa yang nak kan. Tapi kita ni hamba. Ya Allah Ta'ala nak angkat martabat kita. Orang sakit ni orang mulia sebenarnya. Ya, itu yang saya kan? Orang mulia, insan terpilih, doa makbul. Orang sakit ni doa makbul. Sebab tu disarankan bila kita ziarah orang sakit, minta dia doakan untuk kita. Kan? Sebab dia Allah Ta'ala pelihara lah maksudnya. Kalau sihat, mungkin dia buat macam-macam. Mungkin dia buat satu benda yang Allah Ta'ala tak suka dan sebagainya. Sebab Allah yang menciptakan kita, dia tahu. Jadi saya sure kita tingkatkan iman kita, tingkatkan amalan kita, dengan harapan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan macam mana, kekuatan untuk kita fikir bahawa dunia ni sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Gitulah. Jadi orang kata Allah bagi ujian bukan nak menyusahkan kita. Susahlah nak cakap benda taat. Nak sebut redha dengan taat ni kan. Sebab tu ulama beritahu orang yang taat ni dia dapat Allah. Tingginya martabat taat ni. Siapa yang taat ketua, taat suami, taat ibu bapa, taat anak, taat ibu bapa apa semua kan. Memang orang tu akan dapat Allah. Tingginya. Tapi boleh cakap lah benda ni martabat yang tinggi kan. Tapi kita nak cakap lagi dan lagi. Kita pujukkan hati. Aku insan terpilih. Allah Ta'ala bagi aku sakit. Mungkin dia tahu kalau aku sihat, entah aku lupakan Allah dan sebagainya. Itulah saya minta maaf lah. Kalau tersilap saya minta maaf. Sebab kalau